Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok Puan Ya. siapa dia? Bukan saya cakap. Oh, orang lain. Okey. Oh, saya tutup. Oh, okey. Apa nama anda cuba anda nampak ke dalam skrin dah? InsyaAllah. Nampak. Anda sebenarnya sambil bincang kita punya sesi itu, seri buku Ibn Khaldun Muqaddimah. Anda cara peribadi duk juga apa nama merujuk sini sana dan duk apa imbas pada bacaan-bacaan. Baru ni masa KL Book Fair tu, Ana pergi ni terjumpa buku tulisan ni apa ni John Adair ni. Buku ni Ana pernah tengok dulu. Masa pertama dulu. Ini bukan buku baru tapi buku pun agak barulah dalam tulisan siri-siri tulisan John Adair ni. Ana punya bidang khususan ialah management thinking dan juga leadership thinking, pemikiran evolusi pemikiran pengurusan dan kepimpinan. Jadi dalam kesempatan singkat ni Ana akan bangkit satu dua daripada buku ni. Kerana buku ni John Adair ni dia bukan seorang akademia, bukan profesor ke apa semua itu, tapi dia ni amat terkenal dalam dunia latihan. Ini buku dia. Bukunya asal dalam bahasa Inggeris. Tajuk dia Muhammad's Leadership. Jadi Ana memang duk cari tulisan yang agak orang dalam bidang. John Adair ni memang trainer, writer, author dan banyak bahan-bahan modul latihan yang dia buat seluruh dunia. So dia is an international speaker. Tapi bukan dalam contohnya daripada School of Oriental Studies apa semua ni. Kebetulan dia pula John Adair ni dia terkenal dengan apa dia namakan action centered leadership. Dia banyak leadership, team building semua tu. Rupa-rupanya John Adair ni bekas daripada tentera. Jadi sebenarnya dalam bidang Western Management Leadership Thinking ni, dia mula akur bahawa dalam bidang kita panggil subjek leadership ni, sebelum tu tak banyak membicara leadership dalam management school. Dia bicara management. Jadi lepas tu sekarang ni banyak tulisan on leadership. Rupa according to orang penulis termasuk John Adair ni, kata idea kepimpinan ni banyak diambil daripada bidang ketenteraan dan agama. Jadi sebab tu tahun 80-an, 90-an kita mula dalam bidang Western management school semua, kita mula lihat mission, vision, values, nilai, soal visi, misi. Sebelum tu dalam bidang-bidang management school istilah-istilah tu jarang diguna. Oh gitu Kalau menurut di antara Ana boleh recall setengah penulis termasuk dia kata ini datang daripada bidang agama. Betul tengok missionary school. Sebab tu masih ada perbezaan dalam di kalangan konsultan perkataan mission dengan vision tu. Karena dalam tentera kalau dia guna mission, dia punya idea tu ialah kita nak contoh tentera nak ambil alih bukit daripada sekian-sekian waktu. Jadi dia very focus, very specific. Tapi dalam bidang agama, mission tu lebih macam cari keredaan Tuhan gitu kan, ataupun mardotellah. Orang duk kelahi mission dulu ke vision dulu? Sebab itu datang daripada school of thought yang mana? Apakah daripada ataupun daripada agamawan? Sebab tapi konsultan yang ada di luaran dalam pasaran kadang-kadang dia guna interchangeably. Dulu dia tak panggil pun vision, dia panggil long term objective. Tujuan. Tak ada istilah mission vision tu. Jadi 80-an 90-an bila era dia panggil era excellence, masa penulis barat banyak on management dan juga leadership, mula berbicara soal manusia ni tak boleh dikotak-katikkan dan
Dia kata human being is irrational, dia tak boleh. Jadi masa tu mulalah masuk idea bahawa benda yang lembut, soft tu, macam nilai, vision tu pada mereka sangat penting. Dulunya tak begitu penting. Dulunya kena tengok facts and figures. Sekarang ni sebab tu kita ada konsep balance scorecard yang dia orang bincang. Jangan saja tengok kejayaan kewangan sambil juga balance scorecard ni cuba ni sebab ada orang lain dah hadir ni, Afiq tu kan, cuba bagi konsep yang pendek sikit apa balance scorecard ni. Balance scorecard ni Kaplan dia punya idea ialah banyak syarikat sebelum itu bila dia tengok pencapaian organisasi dia biasa tengok kewangan. Jadi bila Kaplan ni pun dia memang bidang latar belakang kewangan atau belakang accounting. Tapi dia mengemukakan kena ada imbangan. Satu, you measure juga kejayaan finance. Tapi kena imbang juga dengan sistem dalaman, dengan pembelajaran learning and development dan people juga. Jadi kalau you semua tu pun juga kena ada sistem di mana kita buat tracking. Kita menilai dan tengok perkembangan. Jadi kalau kita berjaya dari segi, kalau you ambil graf, nampak wang duk naik, bisnes kewangan naik, tapi latihan duk menurun ataupun mendatar. Tak boleh jamin syarikat you akan berjaya. Itu yang kata balance tu. Jadi imbangkan. Jadi mereka lah mula mengimbangkan bahawa kena ada imbangan. Sama juga dalam bab leadership. Dulu masa Ana join Kemanat Company pun dia lebih tekan pada task, mesti dapat performance, result. Tapi lepas tu sekarang ni kita lebih balance, lebih you bukan saja nak dapat result, tapi you kena imbangkan juga dengan pimpinan ataupun bagaimana you mengenangani soal manusia. So dia ada task and people. Dulu by hook or by crook you must get results. Sebab tu banyak kita punya 80-an 70-an setengah orang yang menjadi bosses ni. Sebab tu tulisan termasuk John Adair lah, dia tulis buku dia ada juga ni tajuk buku-buku dia. Tajuk buku dia pernah dulu tajuk dia kita cuba tengok. Dia kata not bosses but leaders. Jadi mereka ni, angkatan mereka ni lah mula membicarakan kita bukan nak hanya bos, kita nak juga orang yang boleh pimpin. Jadi sebab lepas itulah tulisan sudah mula membicarakan soal kepimpinan dan bukan hanya kepengurusan. Kenapa Anda ambil John Adair ni ringkas yang ada kaitan dengan kenapa kita minta? Kerana 3 buku ni, tapi untuk hari ni Anda bincang John Adair lah, sebab yang lain tu masa buku ni yang Anda tadi sebenarnya baru Allah izin tadi, Masya Allah, Ana duduk dalam kaitan dengan Nazli yang menyebabkan Ana nak sangat bincang ni. Kerana dalam buku ni, cuba Datuk tengok dia punya tajuk. Kita kena ingat ni seorang penulis yang memang berwibawa dan jadi authority dalam pengkajian kepimpinan. Bila dia bincang, dia tengok kisah Muhammad atau Rasulullah. Dia ingat Muhammad sebagai leader. Dan dia bicara Muhammad sebagai pengembala, sebagai pemimpin khalifah, sebagai penghuni gurun. Jadi Ana tertarik, kenapa tajuk-tajuk ni? Dan dalam tu memang kisah-kisah sirah. Tapi dia tulis, kata dia masa umur 20 tahun, dia ini dalam tulisan dia sendiri, dia kata, izin saya menambah nota peribadi. Ketika usia 20 tahun, saya amat bertuah kerana berpeluang berkhidmat selama setahun sebagai dalam regimen Badui dalam Arabnya League. Jadi dia ni pernah kerja dengan orang Arab. Jadi dia faham sangat orang Arab. Okey, apa kaitan dengan Ibn Khaldun? Rupa-rupa buku ni dia banyak membicarakan soal fasa yang membinakan kualiti kepimpinan. Dalam bab, contohnya penghuni dalam bab si pengembala. Dalam bab pengembala, anda baca sikit. Dia dalam buku dia diterjemah oleh Institut Terjemahan kita lah. Di sini dia tulis, dia kata sebenarnya dia kata
Dalam bab ini, saya ingin meminta anda memikirkan pengajaran tentang kepimpinan yang mungkin dikutip oleh Muhammad SAW sebagai pemuda yang pintar dan tajam pemerhatiannya pada siang dan malam yang panjang semasa baginda mengembala biri-biri di wadi di celah-celah bukit Bukau dan Gunung Anang yang diselar matahari di sekitar Mekah. Saya bertanya-tanya, bila kali pertama baginda menjumpai gua yang kemudiannya dikunjunginya pada sekitar tahun 610 semasa berminggu-minggu untuk menyedari ibadah kepada Allah. Jadi dia menghuraikan, dia kata semua para nabi dan rasul ni ada kaitan dengan jadi pengembala. Sebab tu dia komen, dia kata sini dan dia kaitkan, dia kata pada zaman dulu keadaan sekawanan biri-biri tanpa gembala ialah gambaran yang paling berkesan untuk membayangkan keperluan seorang pemimpin. Kalau biri-biri tanpa ada pengembala. Jadi dalam kataan dia sebut sini, tentera tanpa pemimpin umpama biri-biri tanpa gembala. Jadi dalam saya nak kaitkan dengan apa ni yang tulis buku tentang politik Islam mana tu. Dia kata dalam bahasa Arab ni dia kata arti pemimpin dengan gembala itu satu. Mana asal kepimpinan macam gembala, dan orang ramai itu ialah binatang yang digembalakan oleh pemimpin tadi. Nak cuba itulah. Kita dalam leadership pun kita panggil stewardship ataupun shepherdhood. Daripada konsep pengembala lah. Okey. Sebenarnya kalau anda bawa jauh lagi, semua bicara ni ada kaitan dengan nomad ataupun Bedouin. Ya, betul. Okey. Kenapa anda tarik ada kaitan dengan anda duk tengok buku yang dua lagi tu, buku yang ni The Fourth Revolution dengan Paradigm. Fourth Revolution ni ialah seorang penulis yang berbicarakan era yang kita dalam sekarang. Era yang dikatakan revolusi keempat, orang panggil revolusi yang zaman selepas daripada zaman industrialisasi, sekarang ni zaman benda yang lebih pantas semua tu. Yang menarik, penulis ni, kalau tengok gambar dia ni, dia menunjukkan tribe ni pegang laptop. Kenapa? Dia nak bawa hujah, zaman kita sekarang ni, kita perlu balik nomadic mindset. Maknanya pemikiran sebagai Bedouin tu lah. Kerana dia penulis yang tulis buku ni, dia sengaja pergi hidup dengan orang Bedouin, dia Timur Tengah, dan juga contoh orang yang hidup sebagai yang pindah radar ni lah. Kenapa zaman kita zaman pantas, zaman kolaborasi, zaman interdependent, tak ada siapa yang terlalu. Jadi kita kena sentiasa sedia untuk nak curious, nak belajar, dan tak jadi satu penduduk saja setempat. Jadi dalam punya duk tengok mengenai leadership, mengenai future, because Joel Baker ni seorang yang futurist. Dia ni yang popularkan istilah paradigma. Jadi ini masa 80-an dulu, masa kita ni, dia ni di antara orang yang banyak buat video, dan buku dia ni memang terkenal, Paradigm. Dia ambil ialah dari Joel Baker, daripada Thomas Kuhn punya idea tu kan. Paradigm. Okay. Tapi yang menarik dalam tulisan Joel Baker ni, saya pernah jumpa dia secara peribadi. Saya jumpa dia tanya soalan satu, saya kata dalam buku tu dia kata era kembali pada agama. Dan satu yang menarik, dia bedakan dalam paradigm ni, dia kata ada paradigm shifter, orang yang anjak membawa paradigma baru. Banyak idea paradigm shifter yang anjak paradigma ada daripada barat, contoh macam Amerika. Macam total quality management asal daripada Amerika, bukan Jepun. Orang nak percaya ke Jepun. Kita banyak dengan Jepun.
Tapi Joe Walker kata ada yang dinamakan paradigm shifter yang memperkenalkan anjakan paradigma baru. Tapi ada kategori kedua dia namakan paradigm pioneer. Iaitu orang yang peneroka idea baru, yang sedia ambil idea baru dan dia sedia guna idea itu dan laksana. Jadi Jepun menurut penulis ni lebih merupakan paradigm pioneer. Idea tak mesti daripada mereka. Betul. Ini macam bagaimana Jepun memajukan sains barat dalam teknologi mikro. Ada. Dan juga lepas peperangan dunia kedua, kalau kita andaikan sejarah, habis lenyap Jepun. Yang menolong Jepun ialah orang Amerika sendiri. Yang dia punya total quality guru-guru dia kata guru yang memperkenalkan budaya total quality. Pergi mengajar orang corporate Jepun idea total quality yang mana tak berjaya di Amerika, berjaya di Jepun. Itu kita faham. Kita faham tu. Jadi budaya Jepun itu ada pada ianya elemen-elemen yang boleh menyebabkan idea yang asal dari Amerika, total quality, guru-guru. Dia kata Amerika tak mau kerana dia ada teamwork, kena ada kekitaan, kena ada kita panggil quality control circle, kena kerja sebagai pasukan. Yang mana budaya tu tak ada Amerika. Amerika sangat individualistik, keakuan. Betul. Jadi orang Amerika yang ajar orang Jepun kata jangan ikut kami macam orang Amerika. Tapi alat total quality asal Amerika, Jepun ambil alat tapi dia tanam dalam budaya dia. Ya, betul. Yang anda nak bincang ni, Dato', ialah soal kategori yang kedua. Dan kategori ketiga, ikut Joe Walker, ialah paradigm settler. Macam kita, yang kedua, kategori kedua peneroka. Kategori ketiga ialah penduduk yang datang selepas orang meneroka. Ya. Okey, Joe Walker tanya, siapa yang akan lebih selamat dalam era di mana banyak perubahan? Ya. Dan dia jawab, kategori paradigm pioneer, orang yang bersedia, yang meneroka idea-idea baru. Ya. Okey, apa dia? Akhirnya bila nak tengok semua ni, balik pada tulisan Joe Walker, dalam tulisan dia dekat chapter yang akhir tu, dari dahulu hingga kini, wallah, dia mengambil contoh, dia kata bagaimana lepas Rasulullah Salihuddin Al-Ayyubi. And then dia sambung pula, kira-kira 200 tahun selepas kematian Salahuddin, Timur Leng dan tenteranya yang berbangsa Mongol dan Turki menakluki kawasan yang luas, termasuk Persia, Syria dan lain-lain. Secara lepas itu dia kata semasa mengepung Damsyik pada 14 ni, Timur mendengar berita bahawa ilmuwan Islam terkenal, iaitu Ibn Khaldun. Jadi lepas chapter ni, John Adair ni membicarakan Ibn Khaldun. Idea Ibn Khaldun. Jadi dia membicarakan yang mungkin dalam masa kesempatan lain kita boleh. Jadi membicarakan bagaimana idea yang kita bincang itulah idea yang konsep asabiyah dengan tu. Jadi dia juga nak kaitkan dengan konsep bahawa kepimpinan tu ada kaitannya juga dengan konsep yang kita bicara, iaitu so apa yang anda nak rumuskan setelah bicara ni? Idea nomadic. Sebelum last point, tapi jangan ringkas. Dalam buku Forced Revolution ni, penulis tu dia tengok ini 4 age daripada nomadic, ini masa before kita ini industrialization, kemudian agricultural semua ni. Tapi kita tengok dia kata pindah daripada nomadic dulu masa era gatherer, dia panggil hunter gatherer ni, masa kita belum ada lagi teknologi semua. Masa tu bentuk nomadic. Lepas tu sedentary. Tengok celah.
Jadi makin era zaman industrialisasi, orang kita dah mula mewah. Ini balik pada Ibn Khaldun tu lah. Ya. Jadi penulis ni hujah, dalam era dia kata new collaborative age, kita kena balik nomadic. Jadi anak kata Allah. Jadi selama ni yang Ana tu ni bicara, bukan Ana pun bicara soal change. So change mana dia, you jangan terikat dengan hanya satu idea macam mana. You kena sedia bekerja collaborate dengan orang lain dan kena ada curiosity. Dia panggil keen, knowledge. Kena ada knowledge, enhancing, dia panggil apa nama, exchanging. Dia kena ada budaya yang mana kita nak cari ilmu dan sedia berinteraksi untuk menemu perkara baru, knowledge, ilmu baru. So apa yang Ana nak cuba katakan, Ana bila relate balik dengan perbincangan kita Ibn Khaldun ni, besar semangat dia kalau kita lihat mana dia punya hujah yang kita nak masuk ni pun dia mengatakan asabiyah tu dia perlu di peringkat nak bina satu tamadun. Malah chapter yang kita nak masuk ni pun kalau dia dia sebut itu pun kalau dinasti ni kalau tak ada asabiyah tak mungkin tercapai. Betul. Tapi asabiyah tu pun kena lerai lah bila kita dah jadi umran ataupun Allah malam itulah anak nak kongsi itu. Anak tertarik sangat nak kena luar. Itu satu intro yang bagus kepada Alkitab Al-Awwal Fasul Salih ni yang kita akan baca kan. Maknanya segala rumusan sampingan tu dah dikumpulkan menjadi satu idea baru yang kita katakan tadi dalam beberapa corak yang sepatutnya kita faham. Berasaskan kepada ulasan awal itu kita boleh nak pergi baca yang kita nak baca ni. Cuma sebelum tu kita ada 2-3 orang yang hadir ni. Ataupun Puan Nazli sendiri yang nak ulas sikit. Kalau ulas banyak tak ni, marah di share. Tak ada. Datuk, saya kita teruskan. Okay. Saya tak adalah. InsyaAllah, thanks. Okay. Orang lain? Imam besar kita, Afiq, Haris dan Muhammad Zia. Ada nak bakit apa-apa? Tak ada. Maknanya yang saya nak pick satu lah. Maknanya sesuatu idea itu tidak semestinya sesuai dengan semua budaya yang ada. Satu dia saya nak pick satu tadi. Misalnya total quality. Walaupun idea itu daripada barat, tetapi dia pergi berkembang subur dalam masyarakat Jepun. Samalah begitu tinggi saintis barat memberi idea-idea yang baik, tetapi dalam persekitaran Asia, maka Jepun telah melahirkan teknologi yang sesuai dengan orang Asia, iaitu teknologi yang lebih mikro daripada yang tengok kalau nak banding kereta Mazda dengan Holden misalnya. Benarnya idea yang sama, tapi dia cuba akhir sekali segala penerbitan barat apa semua sekali, kereta-kereta barat kalah dengan model-model Jepun dan sebagainya. Itu penyesuaian. Okey. Jadi sekarang ni kita mulakan pembacaan kita dalam masa singkat. Tak apalah, kita minggu depan ni kita sambunglah. Ini kita nak baca ni daripada masih lagi dalam kitab pertama, tetapi kita sudah berada dalam fasa ketiga. Ini masih lagi lanjutan kepada pembicaraan tentang peranan asabiyah dalam membina sesuatu tamadun umat. Jadi pasal ketiga dia kata fid dualil ammati wal mulki wal khilafati wal maratibi sultaniyati wa ma ya'ridu fi dhalika kullihi min al ahwal. Ini tajuk dia agak umum sikit tu, tentang negara, kekuasaan, tentang khilafah dan tentang
tingkat-tingkat kekuasaan dan hal-hal yang berkait dengannya. Maknanya ini suatu idea tentang pemerintahan masih lagi. Jadi pasal yang pertama dalam pasal ketiga. Tengok dia, ini pasal juga, dia tak ada bab. Ya. Pasal pertama daripada bab ketiga, misal kita kata gitu. Fi annal mulk wa daulah al-ammah innama yahsulani bil qabili wal asabiyah. Kekuasaan dan negara yang al-ammah, ad-daulah al-ammah, yang al-am tu public dan sebagainya. Dia kata boleh terhasil daripada adanya qabilah dan adanya asabiyah. Kerana dia kata dalam fasal yang pertama dulu kita telah membangkitkan annal mughalabata wal mumana'ata innama takunu bil asabiyah. Itu kekuatan lawan balik, mempertahankan diri, semuanya itu banyak berasaskan kepada asabiyah. Maknanya kalau tak ada asabiyah maka tidak ada benda-benda yang seperti itu. Sebab tu dia kata sini lima fiha minan nu'rati wat tadhamuri wastimati kulli wahidin minhum duna sahibihi. Jadi mempertahankan diri itu kerana ada masalah, kita kata kesimpulkan nu'rah tadhamur ismat, maknanya kepentingan diri masing-masing. Ada kepentingan masing-masing, maka adalah aktiviti-aktiviti lawan naik turun sebagainya. Kemudian satu lagi dia kata mengapa berlaku struggle itu? Kerana bahawa al-mulk mansabun syarifun malzuf. Kuasa itu satu kedudukan yang mulia dan menyeronokkan. Yashtamilu ala jami'il khairatid dunyawiyah wasyahawatil badaniyah wal madanin nafsaniyah. Dia kata dalam kuasa itu ada banyak kebaikan dunia, banyak keinginan fizikal, banyak kelazatan perasaan, kepuashatian, kita kata perasaan puas hati. Maka oleh kerana itu ramailah orang yang nak kepada benda-benda ni. Wa qalla an yusallimahu ahadun li sahibihi illa idza ghuliba alaihi. Jarang sekali orang akan menyerahkan segala yang baik, manis dan apa semua sekali illa idza ghuliba alaihi, kecuali dia ni kalah. Jadi kes yang satu dalam sejarah Islam kita boleh sebut ya kes Hasan ibn Ali kan. Hasan dia tidak mengambil langkah seperti Husain. Jadi Hasan apabila tengok gawat maka dia telah menyerahkan kekuasaan itu kepada orang Amawi. Husain dia lawan. Jadi inilah yang terjadi antara Hasan dan Husain, dua pendekatan yang berbeza. Jadi satu contoh bagaimana ada pihak yang sanggup menyerahkan bukan kerana dia dikalahkan, tetapi sementara ni kita pegang kerana keyakinan agama dia. Okey. Wa hadzal amru ba'idun an afhamil jumhur bil jumlah. Benda ni dia kata tidak banyak difikirkan. Jadi satu pemikiran yang agak remote, agak jauh daripada kefahaman orang awam. Wa mutanasuna lahu li'annahum nasu ahda tamhidid daulah mundu awwaliha. Mereka tak fikir tentang benda ni kerana mereka lupa apa yang pernah berlaku pada masa negara itu mula diasaskan. Wa tala amadu murabbahum fil hadarati wa ta'aqubihim fiha jilan au jailan, dua-dua tu baca jilan ba'da jilin, fala ya'rifuna ma fa'ala Allahu awwal ad-daulah. Jadi oleh kerana masa itu panjang, jadi dia sudah melupakan sejarah awal sesuatu negara, sesuatu tamadun itu, dan bagaimana dari generasi ke generasi telah mengambil alih kedudukan sebagai pimpinan
dan yang berkuasa dalam negara itu, fala ya'rifuna ma fa'ala Allahu awwal ad-daulah. Mereka tidak tahu lagi apa yang telah Allah lakukan pada peringkat awal pembinaan negara itu. Innama sebaliknya yadrikuna ashabad daulah wa qad istuhkimat sibghatuhu wa waqa'a at-taslimu lahum wal istighna'u 'anil asabiyyah fi tamhid amrihim. Jadi dia kata orang-orang awam yang baru ini dia hanya kenal sebuah negara yang sudah pun begitu established dan sudah pun memimpin dan sudah pun tidak lagi perlu kepada asabiyah kerana kuasa yang ada pada dia itu tidak lagi menjadikan dia itu perlu kepada asabiyah, penyokong dan sebagainya. Wala ya'rifuna kaifa kana al-amru min awwalihi wa ma laqiya awwaluhum min al-mata'ib. Jadi orang ramai ni dia tidak sedar apa yang berlaku pada peringkat awalnya dan dia tidak dapat menghayati apa yang telah berlaku terhadap para pengasas negara tersebut. Dia kata terutama sekali contohnya Ahlul Andalus fi nisyani hadhil asabiyyah wa athariha li tulil amadi. Misalnya orang Andalus, Spain, dia sudah lupa tentang asabiyah yang telah menjadi asas kepada penubuhan negara Andalus itu kerana tulil amad, kerana panjang, jauh. Cerita tu lama sangat dan tidak lagi dihayati pada waktu dia menulis ini. Wastighna'ihim fil ghalabi an quwwatil asabiyah. Maknanya masa itu dia tak perlu lagi pada kekuatan asabiyah bima talasha watanuhum wa khala minal asaibi. Jadi ini sepatutnya dia boleh jadi ini saya yang translate ni. Tapi sebenarnya dia tidak lagi melihat kepada asabiyah sedangkan negara mereka itu sedang terbengkalai dan sebabnya ialah tidak ada asabiyah. Wallahu qadirun ala ma yasha. Ini semuanya takdir Tuhan berasaskan kepada kekuasaan Tuhan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Baqarah 29. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Itu Tuhan lah. Jadi ini satu macam intro dalam pasal-pasal yang akan datang untuk menyatakan bagaimana dalam sejarahnya yang lama boleh dikatakan majoriti orang dalam negara itu sudah lupa terhadap asabiyah yang asalnya menjadi asas kepada pembinaan negara itu. Contohnya ialah Spain. Apabila negara dia dah jadi propaganda, mereka tidak juga balik kepada kekuatan asabiyah yang ada. Sedangkan masa mereka nak tubuhkan Spain itu, asabiyah memainkan peranan. Okey. Tok Muhammad, saya tahu. Okey. Ya, salam. Tajuk dia ialah apa tadi, kekuasaan dan negara yang terhasil daripada asabiyah. Dia kata kekuasaan dan negara adalah terhasil daripada qabilah dan asabiyah. Asabiyah lah kan. Okey. Saya tengok zaman zaman Ibn Khaldun kan, sebab dia berpindah daripada Andalus. Masa tu Andalus pada saat kejatuhan saya rasa. Dia pindah sebab family dia pun dah meninggal along the way tu ada. Lepas itu pada masa yang sama Hulagu Tumulding nak attack Mesir kan, Baghdad masa tu kan, bukan Mesir tapi Baghdad. Jadi saya rasa Ibn Khaldun hidup di ambang kejatuhan Andalus. Saya rasa dia perhati benda tu dan dia rasakan kenapa Andalus jatuh. Sebab saya rasa Andalus ni adalah pertengahan antara Abbasiyah dengan Uthmaniyah. Kan? Jadi saya rasa dia dah observe kenapa Andalus jatuh kan. Saya rasa dia tak ada macam maknanya dia orang punya
bukan rakyat lah, generasi diorang dah lupa tentang sebab dia membangkitkan soal orang awam ni sudah lupa bagaimana generasi pertama bersusah lelah membangunkan negara itu dengan menggunakan asas-asas kabilah dan asabiah. Okay, Tok Mut, saya tadi kan masa Haji Farid dia relate macam mana dia melihat tentang ciri-ciri Baduin, iaitu ciri-ciri survival kan. Teringat saya kawan saya ni dia dekat one of the kita punya dekat universiti lah macam UIA semua tu kan. So dia ada satu program macam Universiti Melaya, dia panggil yang kita hantar student kepada ibu angkat kat kampung-kampung kan. Dia panggil siswa khidmat siswa betul-betul dulu. Jadi dia macam ni selepas beberapa tahun kan. Kawan saya tu masih lagi handle student, dan student come back dengan menjadi somebody lah. Tetapi apa yang dia perhati, student ni dia punya jiwa dia dalam perjuangan tetap ada walaupun sedikit. Ya, makna banding dengan student-student yang tidak didedahkan kepada perkampungan ataupun kampung, maknanya susah lah kan. Kena survive apa kan. Maknanya kalau kita kata minta tolong tentang misal katalah kita nak buat crowdfunding ke, kita nak buat apa-apalah berkenaan dengan orang-orang yang susah, diorang ni senang untuk menghulur bantuan. Maknanya saya rasa pada peringkat student, bila diorang dicorak dalam situasi environment yang sebegitu, maknanya environment Baduin lah kita katakan, untuk membina jati diri dia, dan pembinaan that proses itu agak kekal sampai dia jadi somebody pun. Sekarang ni dia profesor dah apa kan, walaupun dia agak kita nampak jauh, tapi benak hati dia demut. Saya nak bagi satu contoh hidup. Saya ada ramai pelajar dalam berbagai-bagai peringkat. Yang bagusnya, pelajar yang belajar di Nenam Puri dulu. Banding dengan pelajar UM sekarang. Siapa dia ni? Pelajar UM sekarang, Haris kata. Ya. Jadi angkat tangan. Jadi yang Nenam Puri dulu tu lebih mengambil perhatian sama sendiri, dan juga dengan misal saya punya projek pondok ni kan, banyak disokong oleh pelajar-pelajar dalam Puri dulu. Tapi pelajar UM sekarang ni tak kisah pun yang lahir pada UM ni. Saya duduk diam tapi pokok dia tu saya dapat nampak perbezaan. Jadi pada waktu itunya khidmat siswa tu, itu kalau saya nak kait dengan apa Mas Lee kata ni. Jadi duduk di kampung, kita pergi tinggal dengan orang kampung, ulu-ulu sama pun semua sekali. Jadi dia menghayati bagaimana kesusahan orang kampung. Datuk, Ana sekali lagi boleh tengok bab yang kita berbicara ni mengenai Ibn Khaldun punya premis ialah tak mungkin kita satu dinasti itu boleh sampai tahap begitu, tak boleh attain, tak boleh capai, melainkan dengan adanya asabiah. Okey. Balik pada tulisan John Adair, dia juga bawa hujah. Dia kata kalau kita tanya orang Bedouin tu, dia tulis dalam buku ni, dia kata kalau tanya dulu orang Bedouin, orang tak ada harapan pada orang Bedouin. Ini dia kata dulu penziarahan barat ke tanah suci hanya dapat melihat, dia tengok orang dia Bedouin ni, dia kata di gurun ni terdapat banyak orang Arab yang dinamakan Bedouin, kaum yang penuh jelek. Okey. Tapi John Dyer kata cuma dalam abad 18-19 baru ada pengembara Inggeris masuk ke gurun tanah Arab dan tinggal bersama dengan kaum Bedouin, barulah mereka melihat sama seperti Ibn Khaldun. Jadi dalam kita bicarakan sirah di peringkat Mekah, orang kaum Jahiliyah dan Quraisy. Jadi kaum Bedouin menurut Ibn Khaldun telah
kita cenderung terhadap kebaikan dan sifat yang baik. Walaupun mereka bangsa yang nak survive. Ya. Jadi menurut lagi bukan mudah nak pimpin orang Bedouin. Ya, betul. Mereka bukan pemain pasukan yang asli. Kerana dia nak survive. Jadi menurut juga penulis ni John Dyer, bahawasanya setiap orang Bedouin berminat untuk menjadi pemimpin. Okey. Tulis Ibn Khaldun, amat sukar untuk mencari orang Bedouin yang bersedia menyerahkan kuasanya pada orang lain, walaupun kepada bapanya, adik-beradik, lelaki ataupun kepada ahli keluarga yang paling berusia. Okey. Ya, tapi Rasulullah berjaya bina satu kekitaan tu. Ya. Jadi kebolehan membina asabiyah itu akan beri kekuasaan kepada orang tu. Dan lepas tu baru boleh bina umran. Betul. Menarik. Masa tu dia mendapat kepercayaan daripada semua kabilah. Kemudian tulis lagi penulis ni. Dia kata namun tapi dia menghurai Ibn Khaldun, tapi dia kupaslah. Namun Ibn Khaldun memperhatikan bahawa Islam mempunyai keupayaan mengubah orang Bedouin yang biadab, hidung tinggi dan bercita-cita tinggi untuk menjadi pemimpin apabila mereka beragama. Sifat keangkuhan dan cemburu pergi meninggalkan mereka. Walaupun demikian, kaum nomad ini memerlukan gaya pimpinan tertentu. Pemimpin memerlukan mereka, orang Bedouin, terutama untuk bersemangat kumpulan yang penting bagi tujuan pertahanan, dan itu yang Khaldun ujah. Yeah. Dan cuma ada ciri keakuan yang dan memang ada kualiti pimpinan individu. Itu yang sangat susah kita nak timbulkan dalam masyarakat kita sekarang. Bila semangat perkumpulan itu sudah hancur, Ya, sebab tu dia malah penulis John Dyer dia kaitkan dengan Scotland. Dia kata untuk terus kekal merendahkan diri, para pemimpin harus ingat akan perumpamaan orang Scotland, satu kaum sentiasa lebih besar daripada ketua. It is not the leader, it is the jadi kita secara jamaah itu lebih kuat daripada seorang. Betul. Jadi keupayaan untuk membentuk asabiyah supaya ada, kerana perkataan asabiyah itu ialah group cohesion. Sebab itu dia tulis ini, tidak ada padanan yang tepat dalam bahasa Inggeris bagi istilah Arab asabiyah. John Dyer ni, ia merangkumi kesepaduan kumpulan, spirit decor, ethos, moral, identity, keyakinan, disiplin dan hasrat bersama. Sebenarnya semua perkara yang menjadikan sebuah kumpulan sebagai satu keseluruhan yang mengatasi jumlah bahagian-bahagian. So the whole is greater than the sum of its parts. Itu makna dia macam kita Rasulullah lah. Kalau kita tak satu, serigala boleh robekkan kita, tapi kekuatan yang lahir, kekuatan kumpulan besar tu lahir daripada individu yang sedia untuk mementingkan jamaah lebih daripada individu. Wallahu a'lam. Okey. Begitu insight. Kalau kita relatekan, saya nak tanya, bab kita janji 1 jam kan. Kalau kita nak relatekan dengan keadaan sekarang, siapa dia yang nak bagi ulasannya? Lama ni, para-para ni yang orang lain sama tu, kita berinteraksi lah. Bagi idea-idea, bagi pandangan. Adakah yang nak bagi pandangan? Ibn Khaldun kita baca, kemudian review pada beberapa buku yang telah dibuat oleh Syekh Farid tadi dan macam-macam lagi. Puan Nazli bagi sikit idea. Ada nak komen ke? Okey. Ini kita baca sikit lagi pasal awal pasal awal dah habis dah. Pasal yang kedua ni kalau boleh laju, saya baca laju-laju boleh kan? Itu pasal awal tu jelas lah dia punya idea. Boleh Datuk. Pasal yang kedua ialah
Dia kata fi annahu idza istaqarrat ad-daulah wa tamahhadat faqad tastaghni 'anil asabiyyah. Bila negara itu sudah menjadi stabil dan terbina dengan baik, maka dia tidak lagi memerlukan kepada asabiyah. Sebabnya kata dia, inna ad-daulatal 'amma fi awwaliha yas'abu 'ala an-nufus al-inqiyadu laha illa biquwwatin qawiyyah min al-ghalabi lil gharabati. Dia kata negara bangsa itu, negara umum negara rakyat, pada peringkat awalnya orang sukar nak patuh pada negara ini kecuali dengan bila ditekan dengan kekuatan. Dan manusia itu tidak biasa berada di bawah dia tu, dan tidak ada satu kebiasaan lah juga menerima keadaan seperti itu. فإذا استقرت الرئاسة في أهل النصاب المخصوص بالملك في الدولة وتوارثوه واحدا بعد آخر في أعقاب كثيرين ودول متعاقبة نسيت النفوس شأن الأولية. Dia kata bila dah berlaku pertukaran generasi, maka orang ramai ni telah lupa gelagat dan keadaan pada peringkat awal di mana mereka tidak akan patuh kecuali dengan tekanan. Wastahkamat li ahli dzalika an-nisab sibghatur riasah. Makanya kuasa sifat kepimpinan dan keketuaan itu sudah menjadi satu ciri kepada pihak pemerintah pada waktu itu. Nasiyatin nufus sya'nal awaliyah. Maksudnya orang pun lupa lah apa yang berlaku pada peringkat awal. Wastahkamat li ahli dzalika an-nisab sibghatur riasah wa rasakha fil aqaidi dinul inqiyad. Maka dalam pegangan hidup masyarakat pada waktu itu, dia telah apa yang dikatakan kepatuhan itu sudah menjadi suatu perasaan yang mendalam. Jadi oleh kerana itu waqatalan nasu ma'ahum ala amrihim qitaluhum alal aqaidil imaniyah. Orang tidak lagi melakukan sesuatu di bawah tekanan, tapi rakyat yang di bawah generasi-generasi terkemudian itu memperjuangkan sesuatu idea atau mempertahankan negara dia berasaskan kepada pegangan hidup dan keimanan masing-masing. Falam yahtaju hina idzin fi amrihi ila kabir hisaba. Maka kerajaan tidaklah perlu kepada macam kita kata Iran yang belum mula-mula lahir, kepada guard Islamik guard dia tu ka'annahu min jumlati uqudiha. Jadi dia sudah jadi begitu. Wa yakunu istizharuhum hina idzin ala sultanihim wa daulatihim al-makhsusah innama bil mawali wal mustana'in. Maka negara itu akan diperkukuhkan, dimajukan berasas kepada mawali, orang luar yang patuh ataupun pihak upahan macam kita. Siapakah yang mendirikan negara kita sekarang? Ialah foreigners. Tak, semua foreign workers datang, kita ni dah lupa dah kekuatan yang asal. Alladzina nasha'u fi dhillil asabiyyah wa ghairiha wa imma bil asaibil kharijin an nisba'atu akida. Wa mithlu hadha waqa' li Bani al-Abbas. Ini terjadi kepada Bani al-Abbas. Fa inna asabiyyat al-Arab kanat fasadat al-ahd daulat al-Mu'tasim wa ibnatihi al-Wathith wa istihzarihim ba'da dhalika innama kana bil mawali. Ni macam saya kata tadi, Ibn Khaldun ni dia bawa dia punya idea, kemudian dia bawa data sebagai menyokong idea dia. Data yang dia sebut di sini ialah kerajaan Bani al-Abbas. Dia kata bila berlaku keburukan pemerintahan pada zaman Mu'tasim dan Al-Wasit dan istizharuhum ba'da dzalika dan innama kana bil mawali, dan mereka banyak bergantung kepada pihak mawali, tidak lagi kepada original yang asal, orang Ajam, orang Turki, orang Dailam, orang Saljuk. Thumma taghallaba al-ajamul awliya' wal tawahi wa taqallasa zillu ad-daulah
falam takum ta'du a'mal Baghdad hatta zahafa ilaihim ad-dailam wa malakuha. Jadi maknanya kelebihan dan kekuasaan orang-orang yang ajam tadi, orang luar tadi telah mula naik, kemudian akhir sekali kerajaan pusat macam Baghdad itu makin malap. Macam kita sekarang Sabah pun buat hal, Sarawak pun buat hal, Johor pun nak buat hal juga. Sikit lagi Kelantan pun nak isytiharkan Republic of Kelantan. Jadi ini benda-benda yang sebab kita lupa perjuangan kita bapa-bapa kita yang mengasaskan negara kita. Wasara al-khalaiq fihim hukmin thumma qarada amruhum wa malaka as-saljuqiyya min ba'dihim fasaru fi hukmihim thumma qarada amruhum wa zahafa akhiru at-tatar faqtalu al-khalifah wa mahu rasm ad-daulah. Jadi dari satu generasi ke generasi dia mula terhakis sikit, kemudian marilah Saljuk, kemudian akhirnya mari Tatar, kemudian khalifah itu dihapuskan. Jadi sampai kepada peringkatnya akhir. Jadi maknanya tidak peliklah kalau berlaku sekarang pun. Wa kadza Sanhajah bil Maghrib. Begitu juga orang Sanhaji di belah barat, belah Maroko. Fasadat asabiyatuhum mundzul mi'atil khamisah aw ma qablaha wastamarrat lahum ad-daulah mutaqallisata adh-dhilli bil mahdiyyati wa bihayati wal qal'ati wa sa'iri sughuri afriqiyah. Jadi dia kata asabiyah yang menjadi tonggak kepada pemerintahan Sanhajah ini ialah telah rusak pada tahun 500-an atau belum pada itu sedikit, dan terus menjadi masalah mengecut dan sebagainya dengan adanya Mahdi, Mahdiyah, Bijaya, Qol dan semua dia bagian-bagian Afrika itu. Wa rubbama antaza bi tilkal thughuri man nada'ahul mulk wa atasama fiha والسلطان والملك مع ذلك مسلم مسلم لهم حتى تأذن الله بانقراض الدولة. Akhirnya daulah itu jatuh dalam Sanhajah di Maroko itu karena sebab-sebab yang sama dengan orang-orang Abbasi tadi. وجاء الموحدون بقوة قوية من العصبية في المصادمة فمحوا آثارهم. Maka marilah orang muwahhidun. Orang muwahhidun ni dia boleh membangkitkan semula pemikiran Islam itu, dan mereka itu menggunakan sebenarnya metod kekerasan. Sebab dalam sejarah Islam dia berjaya menggunakan kekerasan, tapi walaupun bagaimanapun dia akhirnya ditolak juga. Begitu juga Daulah Bani Umayyah bila Andalus. Negara Umayyah di Andalus, dia balik pada Andalus dia. Lamma fasadat asabiyyah min al-Arab istawla muluku tawaif ala amriha. Bila asabiyah Islam ini dah rusak, maka raja-raja yang negeri-negeri itu telah mula berkuasa. Waqtasamu khittatiha wa tanafasu bainahu, rebut antara sesama lain, wa tawazza'u mamalikat daulah. Maka mereka itu membagi-bagilah kepentingan negara itu, wantaza kullu wahidin minhum ala ma kana fi wilayatihi wa shamakha bi anfi. Masing-masing berebut dan mempertahankan bahagian masing-masing. Wa balaghahum sya'nul ajami ma'ad daulah al-abbasiyah. Maka mereka itu pun sampai kepada peringkat bagaimana orang ajam telah merebut kuasa di bawah negara Abbasi. Fataqallabu bi alqabil mulki. Mereka itu gelaran-gelaran pun tukar jadi macam ni geraran. Wala bisu syaratahu wa aminu mimman yantaqadu zalika alaihim aw yughayyirahu li'anna al-Andalus la yadda asaib wala qabail kama sanazukuhu wastamarra lahum zalika. Baik itulah bila dah berlaku perpecah, maka Andalus bukan lagi dipertahankan oleh orang-orang Sabah dan kabilah macam dulu, maka berlakulah. Jadi sini dibawa syair ni
payah nak faham syair ni 3 rangkap ni tak ada guna sajalah. Jadi fastadharu ala amrihim bil mawali wal mustana'in wa tura ala al andalus min ahli al adwati min qabail al barbar wa zanana wa ghairihim iqtida'an bid dawlati fi akhir amriha fil istidhari bihim hina dha'afat asabiyatul arab. Jadi bila asabiyatul arab ni dah dhaif, maka kerajaan Andalusia mengambil pertolongan daripada orang kabilah yang lain, daripada barbar, zanana dan sebagainya. Wastabadda ibn Abi Amir ala daulah fakana lahum dualun azimah ustibiddat kullu wahidatin minha bijanibin min al-Andalus وحظ كبير من الملك على نسبة الدولة التي اقتسموها ولم يزالوا في سلطانهم ذلك حتى جاز إليهم البحر المرابطون أو مرابط أهل العصبية القوية من لمتونة فاستبدلوا بهم وأزلوهم عن مراكزهم ومحو آثارهم ولم يقتدروا على مدافعتهم للفقدان العصبية لديهم. Jadi cerita yang samalah. Maknanya bila asabiyah itu hilang, maka pemerintah pun mencari ganti, dan yang mengganti kepada asabiyah yang awal itu ialah kuasa-kuasa daripada orang-orang yang sekeliling. Kadang-kadangnya dulu mawali dia orang yang loyal kepada dia kerana sesuatu yang sebagainya. Jadi فبهذه العصبية يكون تمهيد الدولة وحمايتها من أولها وقد ظن. Jadi begitulah, asabiyah itulah yang menjadi asas kepada penubuhan negara dan pengawalan negara pada awalnya. وقد ظن الترطوشي أن حامية الدول بإطلاق هم الجند أهل العطاء المفروض مع الآهلة. ذكر ذلك في كتابه سماه سراج الملوك. Dalam Siraj al-Muluk Tartusi, dia kata asabiyah itu telah disingkirkan dan telah diambil alih oleh kuasa askar upahan. Dia sebut dalam Siraj al-Muluk. Saya pun tak baca kitab ini. Wa kalamuhu la yatanawalu ta'sisud dawlil 'amma fi awwaliha. Tapi dia kritik ni. Dikritik Tartushi. Dia kata tidak komprehensif pendapat Tartushi itu. Innama huwa makhsusun bid-duwalil akhirah ba'da tamhid wa istiqraril mulk fil nisabi. Dia hanya mengulas keadaan-keadaan yang terkemudian daripada itu. Istihkam sibghah li ahli farrajul innama adraka daulah inda haramiha. Dia kata Tartushi ini mengulas tentang Andalusia itu, dan dia hanya faham tentang Andalusia pada Andalusia itu sudah menjadi tua. Wa khalaqi jaddatiha wa ruju'iha ila istizhari bil mawali masalih. Negara yang sudah menjadi satu benda yang dikuasai oleh mawali dan sebagainya. Summa ila al-mustaqdimin min wara'ihim bil ajri. Kemudian puak-puak pemangkas gaji, puak-puak upahan. Fa innahu innama adraka duwal at-tawaif wa dhalika inda ikhtilal Ibn Umayyah wa inqirad asabiyyatiha min al-Arab wa istibdal kulli amirin bi qadrihi. Inilah yang dia kritik Tartushi. Maknanya Tartushi dia tidak dapat melihat lebih jauh daripada apa yang ada di hadapan dia pada waktu itu. Wa kana fi iyalatil musta'in bin Hu'ani cerita. Walam yakun baqiya lahum min amri al-asabiyah syai'. Pada masa itu tidak ada lagi kesaksian asabiyah karena listila'i tarafi 'ala al-arab منذ 300 min as-sinin. Karena orang Arab yang menjadi pengasas kepada negara Andalusia itu telah tenggelam dalam kemewahan dalam tempoh masa 300 tahun. Itu jatuh tamadun dia di Andalusia. Walam yara illa sultanan mustabiddan. Maka Andalusia, pemerintah dia hanya menjadi pemerintah yang istibdad, yang kuku besi,
bil mulki an asyaihi. Ada kaitan dengan cara anak beranak kita katakan nepotism. Wa qad istuhkimat lahu sibghatul istibdad mundu ahli daulati. Maka itulah sifat memerintah dengan cara kursi itu sudah menjadi sifat dan budaya negara itu. Wapotiyatul asabiyah bahwa dzalika la yunazi'u fihi la yunaza'u fihi wa yasta'inu ala amrihi bil ijra'i min al muftadhiqah. Jadi dia tidak balik lagi pada asabiyah yang sebenar, tetapi mereka banyak bergantung kepada askar-askar upahan yang diberi upah. Fa atlaqa Tartushi al-qawl fi dhalika wa lam yatafattan li kayfiyatil amri منذ awwal ad-daulah. Ini dia kritik Tartushi lah. Jadi dia kata Tartushi mengambil satu sampel dan generaliskan sampel yang dapat untuk zaman akhir ini kepada keseluruhan negara itu, iaitu satu benda yang tidak komprehensif lah pada pandangan dia. Wa annahu la yatimu illa li ahli al-asabiyah fatafattan intalahu Allah. Dia kata perhatian tentang tak berapa cerdik ni. Wa faham sirrullah fi. Nak fahamlah bagaimana Tuhan, rahsia Tuhan dalam naik dan turunnya sesuatu tamadun itu. Tak apalah. Dia dengan Tartushi itu kita tak campur lah. Cuma pentingnya bagi dia ialah teori yang sama tadi lah. Okey, ada apa nak sebut? Jadi kita berhenti setakat ni. Minggu depan kita mula dengan fasal yang ketiga. Ada apa? Ada? Okey. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni lah. Okey. Sekian, terima kasih. Ramai orangnya cuma bagus ya kak? Lebih suka mendengar. InsyaAllah. Kalau ramai menyapu pun takut jadi hingga bangai. Baguslah, itu satu sikapnya. Apa juga. Jadi satu dua orang boleh memberi ulasan dan banyak juga ilmu yang kita dapat pada ini. Akhir sekali, wabillahi taufiq. Tok Mut. Ya. Sikit je lagi. Saya tengok perkembangan terkini yang berlaku dekat dengan Britain kan. Comel juga. Boris jatuh, lepas tu sekarang dia punya Indian lah, sebab orang foreigner lah kan datang untuk pertamanya cari duit, lepas tu diambil sebagai staff kan. Lama-lama dia take over lah. Sama juga dengan kita lah. Mula-mula kita pun macam tu lah. Kita macam tu juga. So Amerika pun macam tu juga kan. Dia cycle dia masuk kepada plateau dan dia akan masuk kepada cycle yang jatuh. Ya. Sekarang ni black dah ramai kan. Tapi nak rasa Datuk dengan Nazli ada juga yang tengah viral kenaan dengan Boris Johnson tu. Sebenarnya Boris Johnson Prime Minister dan juga David Cameron sebelum dia tu, dia orang ni ialah elit yang kata kawanan viral tu tak pernah rasa susah. Dia masuk Oxford, dan dia hidup di kalangan orang yang mewah dan dia tak dapat memahami akan derita rakyat. Dia cerita sama juga macam Donald Trump lah. Itu satu titik yang perlu kita dulu orang duk bahas. Menantu Pak Lah nama apa? Khairi. Khairi, kemudian anak usia untuk banyak ada orang keberatan untuk memberi jalan kepada mereka itu, sebab mereka itu tidak akan faham apa yang dialami oleh rakyat. Wallahu a'lam, kita tak tahu macam mana pun. Jadi itulah mungkin juga. Tapi dia punya argument ialah orang yang macam Boris, dia macam contoh orang kita lah masuk sekolah MCKK, kemudian pergi England, masuk Oxford. Dan kehidupan dia tak pernah terasa macam mana orang biasa atau pertengahan dan juga orang miskin. Jadi bila dia jadi pemimpin negara, dia tak dapat menyelami lah. Itu yang dia orang cuba hujahkan lah berkenaan tu. Tapi yang menarik, generasi yang kita bincang, ya, anak-anak imigran generasi 4 semua tu, dia orang boleh relate dengan mak bapak datuk mereka susah. Sebab tu yang Indian di Amerika pun, yang menolong Amerika bukan orang Amerika, sebenarnya
pendatang-pendatang. Ya, betul. England pun yang kaya-kaya ialah orang bangsa pendatang. Jadi Betul. sekarang semua generasi 3 ke 4 mendatang dah lahir di Britain, dapat kerajaan atas Britain, sekarang ni bakal mengambil alih jabatan Ya, Perdana. ya, betul. Sudah ramai dah masuk ni. Puan Nazli. Oh, Puan Nazli. Saya Datuk. Kita ni sokong Perdana Menteri ni. Perdana Menteri itu sekarang ni orang Felda. Ya. Saja berseluruh di akhir. Orang tua punya seluruh. Okeylah, okey. Kita Nanti tamat insya-Allah. ini dan insya-Allah kita jumpa minggu depan. Hey, saya nak pesan. Cowok-cowok ni, cowok-cowok yang ada di kita mai awal sikit boleh ke tepat pada pukul 3. Cantiklah. Haris, apa tu? Haris. Ya, saya. Nak kata apa? Tak ada. Saja dah hujung tunjuk muka lah. Elok juga. Minggu depan ni datang awal sikit lah. Boleh dah? InsyaAllah. Sekali mungkin kita dengar daripada awal. Cantiklah kelas kita ni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.